bersama dengan kita pada pagi ini seorang yang tidak asing lagi dalam dunia pengurusan SKPMG 2, iaitu Yang Mulia Raja Azhar bin Raja Sulaiman, dalam meneruskan slot bengkel siri ke-8 yang bertajuk Analisis Data dan Laporan bagi SKPMG 2. Membaca sedikit biodata beliau. Okey, beliau bertugas di Pejabat Pendidikan Daerah Tampin, grade DG 54 sebagai pegawai SIP Plus. Okey. Antara pengalaman beliau adalah beliau merupakan penolong kanan co-kurikulum di SMK Bukit Rokan, penolong kanan pentadbiran di SMK Taman Indah Tampin, penolong pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, penolong pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kementerian Pendidikan Malaysia, penolong pengarah Ketua Subunit Sains Matematik Bahagian Sukan Seni dan Co-Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia, pengetua di SMK Dangi Kuala Pilah Negeri Sembilan dan juga pengetua di SMK Jelai Gemas. Okey, antara sumbangan dan penlibatan beliau adalah beliau terlibat sebagai jurulatih utama PAJSK Kementerian Pendidikan Malaysia, fasilitator pengurusan co-kurikulum BPG Kementerian Pendidikan Malaysia, penceramah dan jurulatih bagi PAJSK dan penceramah dan fasilitator bagi SKPMG 2. Atas juga permintaan beberapa sahabat kita berkaitan dengan analisis data berkaitan dengan SKPMG 2. Saya ucapkan tahniah kerana atas minat, komitmen dan juga atas kesudian kebersamaan tuan-tuan perempuan dalam program kita pada hari ini. Tuan-tuan perempuan yang diberkati sekalian, sebelum saya mula kepada slot kita pada hari ini, sedikitlah, sebab kalau kita tengok dalam grup besar kita lebih kurang ada 3,700 orang lebih kurang. Ahlinya adalah dalam grup SKPMG 2. Antara yang saya dapat simpulkan adalah banyak kemusykilan yang dibangkitkan oleh guru-guru kita yang dalam tu adalah masih lagi dalam hal-hal yang basic lagi, ya, hal-hal yang basic. Yang mana sepatutnya telah pun kita selesaikan dan uruskan dalam fasa-fasa tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga SKPMG 2. Contohnya dalam konteks siapakah PPS, apakah peranan JKSS dalam SKPMG 2, bagaimanakah kaedah penulisan evidence yang betul, ya. Masuk tahun kelima sepatutnya kita harus bergerak ke arah yang lebih jauh lagi. Sampai satu peringkat sekarang ialah untuk kita menganalisis data. Itu pertama. Yang kedua, tuan-tuan, banyak pertanyaan dalam grup kita, rakan-rakan kita, bila line SKPMG 2 ni akan dibuka. Ya, sebab ada tagging di atasnya itu, dia kata notisnya adalah SKPMG 2 telah ditutup, ya, tapi sebenarnya tuan-tuan belum buka lagi, ya. Hari itu cuma ada technical error, sistem terbuka sekejap, tapi kemudian kementerian dah lock balik sistem itu. Sekarang ni memang kita tidak perlu ambil apa-apa tindakan dulu untuk dalam konteks online SKPMG 2 itu. Itu konteks online-nya, tuan-tuan, ya. Tak payah buat apa-apa dulu. So jangan panik. Yang ketiga, tuan-tuan, walaupun online-nya belum buka, tapi tuan-tuan perempuan dah kena bergerak dah. Okay? At the same time, datang aja nanti buka aja online SKPMG 2, kita dah ada dah perkara-perkara yang harusnya kita ada. Contohnya apa, tuan-tuan? Contohnya PPS. Kita tak perlu menunggu line buka baru kita nak rancang siapa PPS yang tertentu dalam aspek yang tentu tu. So buat daripada sekarang. Tuan-tuan buat secara offline, buat dalam Excel atau dalam Word, susun melalui JKSS kita, gerakkan JKSS kita berfungsi untuk melihat kepada agihan tugas dalam PPS kita itu. Ya, JKSS tuan merujuk kepada jawatankuasa SKPMG 2 sekolah. Perlu diwujudkan. Sebab dalam manualnya memang mengatakan bahawa jawatankuasa itu perlu diwujudkan. Fungsinya apa dia? Fungsi JKSS ni menentukan siapakah PPS dalam aspek-aspek tertentu. Ya, okey, itu contoh, tuan-tuan, ya. So gerak dari sekarang, boleh buat. Ini bertindak sebagai tools untuk saya makan. Saya ada maklumkan dalam banyak sesi SKPMG 2 ini, kalau kita tengok, tuan-tuan, dia adalah satu cross check. Ya. Jadi data-data yang sembrono masuk dalam sistem SKPMG 2, sebenarnya kita boleh cek data itu valid atau tidak. Ya, sebab tu kita bila masukkan data ini, bukan kita nak dapatkan skornya yang tinggi. Bukan skornya yang tinggi, tapi kita masuk skor yang betul.
supaya bila kita next, kita menganalisis data ini adalah data-data yang betul dan data-data yang sah. Ya, okey. Jadi hari ini kita nak bincangkan ataupun kita nak berbengkel berkaitan dengan bagaimana kita nak uruskan data ini, bagaimana kita katakan masalah lain sekejap tadi. Kita bukan nak melihat berapa sekolah yang dapat standard 1-nya 100, berapa sekolah yang dapat standard 2-nya 100, ya. Bukan itu. Tapi kalau kita dapat jumpa yang 100 itu, kita akan buat satu comparison. Kita akan tengok balik, kita akan cross check. Ya, banyak nanti yang kita boleh tengok, ya. Misalnya apa tuan-tuan? Kita boleh tengok dalam konteks di bawah peranan PK1. Ya, kita tengok nanti dalam standard 3.1.2, ya, dengan akhirnya kita tengok dengan markah standard 4 dalam pencerapan. Relate tak? Kalau dalam co-curriculum juga kita boleh tengok, lagi detail kita boleh tengok tuan-tuan. So hari ini kita nak tunjukkan yang ini boleh kita gunakan kat sekolah, di sekolah. Tamak. Yang kedua tuan-tuan, data-data dalam SKPMJ 2 ini adalah data-data yang harusnya kita manfaatkan. Kita gunakan data-data ini. Ya. Jangan kita berpayah-payah, bersusah-susah mengisi data untuk mengambil masa yang panjang. Tapi end of the day, akhirnya data ini tak kita gunakan. Masuk aja tahun 2021, kita lihat tak apa yang berlaku dalam data kita pada tahun 2020. Ya, apa pattern guru kita dalam konteks PDPC standard 4 sebagai guru dalam perancang semasa COVID ini berlaku. Kita analisis tak data-data ini? Di mana yang tinggi, mana yang rendah, supaya kita boleh baiki pada tahun 2021. Itulah peranan SKPMJ 2, ya. Tapi saya tak banyak cakap hari ini tentang peranan tentang SKPMJ 2 sebab kita akan mengambil masa nanti. Saya banyak hari ini nak fokus pada data je tuan-tuan. Saya menjangkakan bahawa maklumat tentang SKPMJ 2 ni tuan-tuan sekurang-kurangnya berada dari peringkat yang tuan dah faham walaupun tidak mahir, ya. Ya, okey, kita dah faham tentang SKPMJ 2 tu. Jadi hari ini kita nak lihat data-data tahun 2020 sementara line sebelum 2021 ini dibuka, kita analisis dulu. Kita tengok dulu. Sebab itu adalah satu seolah-olah seperti TOB lah tuan-tuan. Ya. Seolah-olah seperti TOB apa yang berlaku tahun lepas sebab fenomenanya hampir sama apa yang akan berlaku pada tahun 2021 ini nanti. Jadi itu yang akan bawa. Jadi hari ini tuan-tuan saya akan bawa kepada analisis data kepada beberapa bentuk. Ya, misalnya kita akan bawa pada analisis data akademik 3.1. Ya, kita akan tengok juga Panatia 312 tu kita akan tengok apa unsurnya kat situ. Kita akan comparekan antara 312 dengan standard 4. Standard 4 ialah pencerapan. Okey, betul tak? Yang kita letakkan 3.12 yang markahnya tinggi dengan markah pencerapan kita tu. Ini yang kita kata kita boleh detect. Ya, itu yang kita dapat detect. Yang ketiga pula tuan-tuan, kita nak tengok juga mungkin nanti saya dah tengok sedikit biodata berkaitan peserta. Dia tak ada sebenarnya, rasa tak ramai yang di kalangan terlibat dalam co-curriculum. Tapi tak apa, at least kita nak nampakkan sebab dalam co-curriculum itu data kemajadiannya dah ada. Dia dah ada dah data kemajadiannya itu. Iaitu apa dia? PJSK. So kita akan compare juga yang itu nanti. Jadi ini adalah satu bengkel yang kita banyak fokus kepada menggunakan data dalam SKPMJ 2. Ya? Bukan kita menerangkan apakah SKPMJ 2, ya?